bersama saya Puan Kursia daripada Sekolah SMK Methodist ACS Setiawan, dan hari ini cikgu akan mengajar subjek sejarah dan bab berapa anak-anak? Bab 3 sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Mari kita ikuti seterusnya anak-anak. Okey, hai anak-anak. Hari ini bersama dengan cikgu kita akan tengok fungsi MRR, nama singkatan untuk perkataan panjangnya fungsi Majlis Raja-Raja. Okey anak-anak, dalam fungsi Majlis Raja-Raja ni terdapat 7 fungsi utama. Cikgu ulang, terdapat 7 fungsi utama Majlis Raja-Raja. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, kita mulakan dengan fungsi yang pertama. P yang pertama cikgu pilih adalah fungsinya pilih. Apa itu pilih anak-anak? Majlis Raja-Raja ni dia berfungsi untuk memilih YDPA dan juga timbalan YDPA. Maksudnya, fungsi Majlis Raja-Raja ni mereka berhak dan boleh memilih yang di-Pertuan Agong dan juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Fungsi yang pertama. Sekarang kita tengok fungsi yang kedua Majlis Raja-Raja. Kita pergi kepada P yang kedua. Cikgu telah buat singkatan untuk persetujuan. Kita tengok persetujuan. Macam mana dengan persetujuan tu anak-anak? Persetujuan dalam fungsi Majlis Raja-Raja adalah Raja-Raja boleh bersetuju atau tidak bersetuju. Dengan undang-undang yang telah diterbitkan yang memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, cikgu pergi kepada P yang ketiga untuk memudahkan ingatan anak-anak, iaitu perkenan. Apa itu perkenan anak-anak? Perkenan adalah di mana Majlis Raja-Raja mempunyai kuasa untuk memperkenankan, cikgu ulang, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi undang-undang yang telah dicipta. Sekarang kita telah tengok 3 fungsi Majlis Raja-Raja yang melibatkan 3P. Cikgu ulang, pilih, bersetuju dan perkenan. Okey anak-anak, kita teruskan dengan fungsi Majlis Raja-Raja yang seterusnya. Fungsi yang keempat, iaitu cikgu ambil perkataan S, sempadan. Okey, apa itu sempadan anak-anak? Sempadan ni adalah pemisah, garis pemisah antara negeri. Sebagai contoh, cikgu ambil garis sempadan yang paling dekat dengan kita adalah antara sempadan Tanjung Malim dan Berang. Itu menunjukkan antara sempadan negeri Perak dan juga negeri Selangor. Itu maksudnya sempadan. Jadi apakah fungsi Majlis Raja-Raja? Fungsi Majlis Raja-Raja ni, mereka boleh memperkenankan. Okey anak-anak, jangan lupa perkataan ni. Memperkenankan perubahan persempadanan antara negeri. Maksudnya, jika terdapat pergaduhan, perbalahan antara negeri, Majlis Raja-Raja berfungsi untuk memperkenankan jika terdapat sebarang perubahan dalam persempadanan. Okey, sekarang kita pergi kepada faktor yang kelima ataupun fungsi yang kelima Majlis Raja-Raja. Apa fungsi Majlis Raja-Raja yang kelima anak-anak? Adalah dari segi nasihat. Bagaimana fungsi Majlis Raja-Raja dalam memberi nasihat? Dalam memberi nasihat, Majlis Raja-Raja boleh memberikan nasihat berkaitan perlantikan jawatan tertentu dalam pentadbiran. Sebagai contoh terdekat yang cikgu boleh beri adalah perlantikan Perdana Menteri kita yang terbaru, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya kita hendak melantik Perdana Menteri, Majlis Raja-Raja juga boleh menjalankan fungsinya dengan memberi nasihat ke atas perlantikan jawatan tertentu.
Seterusnya, kita pergi kepada faktor yang keenam anak-anak, fungsi Majlis Raja-Raja, iaitu dari segi rujukan. Apa itu rujukan? Rujukan dari segi apa untuk Majlis Raja-Raja? Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai rujukan untuk perubahan dasar yang berkaitan dengan orang Melayu. Cikgu ulang, fokus ya anak-anak. Berkaitan dengan orang Melayu. Selain itu, berkaitan dengan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Itu maksudnya menjadi rujukan. Sekiranya terdapat perbalahan, sekiranya terdapat perubahan, Majlis Raja-Raja berfungsi sebagai sumber rujukan. Sekiranya terdapat perubahan. Okey anak-anak, fungsi Majlis Raja-Raja yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah terlibat di dalam lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Apa yang cikgu maksudkan kes-kes tertentu adalah, contohnya jika seorang banduan yang dipenjarakan seumur hidupnya tetapi boleh dengan perkenan Majlis Raja-Raja boleh keluar daripada penjara tanpa melalui tempoh penjara sepanjang hidup. Tetapi terdapat beberapa faktor yang perlu dilihat sebelum diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Contohnya, banduan tersebut bersikap baik sepanjang tempoh dia menjalani hukuman. Yang kedua, banduan itu juga menunjukkan rasa insaf dan betul-betul bertaubat supaya tidak mengulangi kesalahannya. Itu adalah antara faktor-faktor yang boleh diambil kira oleh Majlis Raja-Raja sebelum memberi pengampunan dalam kes-kes tertentu. Okey anak-anak, sampai situ saja untuk hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel SES Setiawan. Ingat, tanpa usaha anda tidak akan berjaya. Ingat sejarah, ingat cikgu.